Assalamualaikum and a very good morning. So untuk hari ni kita akan sambung dari apa yang kita dah habiskan semalam. So kalau ikut semalam kita dah habiskan water and then kita dah masuk karbohidrat sikit je lah. So before saya sambung, saya nak refresh balik ataupun ulang balik apa yang saya dah ajar awak semalam. So tak banyak pun yang kita belajar semalam. Kita belajar structure of water molecules. So basically structure of water molecules, kalau awak tengok satu gambar rajah pun awak dah sepatutnya boleh tahu, oh kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni, sebab ada certain karakteristik dia. And then kita tengok pula kepada 6 properties of water. So number 1 adalah universal solvent. Yang kedua low viscosity, iaitu medium of transportation dalam badan apa semua. High specific heat capacity untuk heat buffer dengan stabilize ocean temperature. High latent heat of vaporization, yang pasal peluh saya cerita tu. High surface tension untuk aquatic insect macam water strider. And capillary action addition dengan cohesion. And the last one adalah pasal maximum density at 4 degrees Celsius, iaitu pasal ice especially, okay. So pentinglah awak tahu description untuk setiap properties dengan significance dia, kelebihan atau kepentingan dia dalam biological significance, okay. And then kita masuk juga karbohidrat sikit. Kita masuk karbohidrat, saya dah bagi intro pasal karbohidrat, apa kepentingan dia dan apa jenis-jenis karbohidrat punya classes yang awak belajar. So ada 3 classes, ada monosaccharides, disaccharides dengan polysaccharides. Tapi kita sempat cover monosaccharides je semalam tu tak. So dalam monosaccharide kita dah tengok macam mana kita nak klasifikasikan jenis-jenis monosaccharides tu based on number of C atoms, carbon atoms dengan location of carbonyl group. So untuk yang tak datang semalam ataupun ada excuses ataupun line tak elok semalam, boleh tengok semulalah video yang semalam baru awak tengok yang ni supaya awak dapat relate lah dua-dua tu. Okay. So and kita juga sempat belajar dalam monosaccharide ni ada main monosaccharide dalam badan kita adalah glucose. Okay, glucose sugar lah. So dua form of glucose that it called as isomers. Isomers ni adalah molekular formula dia sama tapi structure atau arrangement of the atom sahaja berbeza. So basically dia ada the exactly same number of C, H and O, tapi beza dia adalah macam mana dia susun benda tu. Okay, that is isomer. Awak belajar juga dalam kimia. And semalam saya dah highlight pun apa main perbezaan dua ni. Main perbezaan dua ni adalah the hydroxyl group at carbon number 1. Okay, so dua-dua ada 6 carbon lah. And properties of monosaccharides, of course sebab dia glucose, saya dah cakap dia sugar. So dia sweet tasting, soluble in water, can be crystallized and reducing a sugar because they have free carbonyl group. Okay, biasanya free carbonyl group ni means dia dekat at the end of the structure. So kalau ingat location of carbonyl group, kalau dia berada dekat ujung at the end, kita panggil dia sebagai aldose. So tengoklah glucose ini kita kira sebagai aldose sebab carbonyl group dia at the end of the C skeleton. Okay, kat hujung, kat sini lah double bond O dia biasanya. Okay, jelas setakat tu. And then kita akan masuk classes yang kedua dalam karbohidrat, iaitu disaccharides. Okay, so untuk disaccharides, okay, kalau tadi monosaccharides kita belajar semalam tu, monosaccharides adalah satu. Mono means one, so di means two. Biasalah di kan, di tu 2. Okay, tri tu 3, macam tu lah. Okay, so disaccharide dia consist of 2 monosaccharide. So basically satu monosaccharide ni kalau kita tambah lagi satu jadi 2. So bond ataupun hubungan between diorang menjadikan dia satu benda baru, iaitu disaccharides. Okay, so dia consist of 2 monosaccharide dan dua-dua ni akan join by glycosidic linkage, okay, melalui proses condensation ataupun bahasa Melayu dia adalah kondensasi lah. Jangan sebut kondensasi lah sebab awak dah belajar fully bahasa Inggeris. Make sure ingat words atau terms, the important terms you have to remember in English lah. Awak tak boleh nak cakap bahasa Melayu atau tulis bahasa Melayu. Dia akan bagi maksud ataupun the meaning will be wrong lah. Awak tak akan dapat markah untuk tu. Okay, so kena tulis condensation. Dan disaccharide ni pula kita boleh separate dia menjadi monomer semula melalui hydrolysis. Kita akan tengok semula lah. So untuk lebih mudah awak ingat,
Okay. Kalau ingat saya cakap dalam chapter ni kita belajar water, and then carbohydrates, lipids, proteins dengan nucleic acid. Okay. Ada beberapa lagi proses macam ni, iaitu gabungan ataupun kita breakdown dia of molecules. Okay. Dan mudahnya nak ingat, semua proses yang kita nak gabungkan monosaccharides ke apa ke, nak jadi polysaccharide ke, apa-apa proses tu mesti dia undergo condensation. So condensation is basically removal of water molecules. Mana kalau hydrolysis pula adalah addition of water molecules. So basically dia terbalik je lah, vice versa. Okay. So apakah example of disaccharides, iaitu 2 monosaccharide punya gabungan? Kita akan belajar 3 je untuk level awak. Awak hanya perlu tahu 3, iaitu maltose, sucrose dengan lactose. Okay. So, maltose, sucrose dengan lactose. So, maltose, sucrose dengan lactose ni adalah jenis-jenis disaccharide yang awak perlu tahu. Okay. Tapi monomers dia, okay, monomers dia berbeza lah untuk tiga-tiga ni. So, of course awak kena tahu monomers ni adalah daripada monosaccharides. Sebab dia one kan, daripada monosaccharides. Okay. So, maltose dibuat daripada gabungan 2 alpha glucose. Okay, 2 alpha glucose. So basically kalau kita ambil 2 alpha glucose ni, kita boleh jadikan dia sebagai maltose. Okay. Yang kedua sucrose. Sucrose ni dibuat daripada glukos. Tapi dia tak cakap alpha ke beta. Biasanya alpha lah kalau tak cakap tu. Tapi cukup sekadar awak tahu dia dibuat daripada glukos dengan fructose. Okay, awak tak belajar structure of fructose. Tapi kat sini awak boleh tengok fructose adalah 6 karbon. Okay, kat sini nampak ni 6 karbon. So, dia adalah kategori hexose lah. So, fructose campur glukos jadi sucrose. And the last one untuk lactose dibuat daripada glukos dengan galactose. Okay. So, kat sini benda yang mudah, paling-paling mudah, paling-paling awak perlu tahu adalah maltose. Okay, awak kena tahu macam mana dia punya formation and breakdown sekali. Untuk sucrose dengan lactose, awak kena tahu apakah monomer dia dan apakah sources dia. Okay. So, senang nak ingat, dua-dua sucrose dengan lactose ni memang dibuat daripada sugar ataupun glukos. Sebab dia adalah main monosaccharides. Okay. So, glukos, cuma sucrose ni dibuat daripada fructose campur glukos. Lactose dibuat daripada glukos campur galactose. So, nama dia lactose, so ada lactose kat belakang ni. So, cara nak ingat dia lah, senang nak ingat. Okay. And then, kita tengok apakah sources dari mana kita boleh dapat dia. Kalau maltose ni kita boleh dapat dalam grains. Okay, grain, bigerin apa semua tu. Known as malt sugar. Okay. Yang kedua sucrose kita boleh jumpa dia dalam form of carbohydrate dalam pokok. Transported in plant. Saya rasa pernah belajar pokok ataupun tumbuh-tumbuhan dia simpan dia punya carbohydrate in the form of the sucrose. Okay. And then lactose found in mammalian milk. Dalam mammals punya milk ada lactose. Biasa tengok susu ada dia akan cakap susu lembu ke apa dia mengandungi lactose. Itu adalah lactose. Dia in the mammalian milk. Dia provide energy kepada young mammals. Okay. And then sama je dia punya karakteristik ataupun properties of disaccharide. Kalau tengok dekat sini ada 3 benda sama. Sweet tasting, soluble in water and can be crystallized. Kat sini dia tak cakap pasal reducing sugar. Okay. All disaccharide are reducing sugar except sucrose. Dia dah cakap awal-awal. Kecuali sucrose. Sucrose tak reducing sugar sebab dia tak ada free carbonyl group. Ingat, free carbonyl group bermaksud dia berada kat ujung. Maknanya dia free. Dia free untuk bind with anything. Okay. Itu maksud free carbonyl group at the end lah. Okay. So, ini adalah formation of maltose. Satu je formation yang awak kena tahu dalam disaccharides ni, iaitu formation of maltose. So, bila tahu formation of maltose, automatically awak tahu apakah breakdown, macam manakah breakdown of maltose tu lah. So, kalau tengok kat sini, kita ada 2 monomers. Ni monomers pertama, iaitu alpha glucose. Ini adalah monomers kedua, alpha glucose. So, kalau tengok lukisan ni, okay, dengan lukisan ni, adalah exactly the same. Sebab dia adalah alpha glucose dua-dua. Dia adalah structure yang sama. Okay. Exactly the same. And then apa yang berlaku? Kita tahu bahawa proses nak form, kita akan undergo condensation. What is mean by condensation?
Condensation adalah removal of water. So nampak tak dekat sini dia ada remove water. Okay, so remove water tu dia ambil H satu dekat glukos, satu lagi dia ambil dekat glukos, satu lagi OH. So dua ni menjadikan H2O. So basically awak akan tahu benda ni akan hilang after dia form a new disaccharide. Betul tak? So bila dia hilang, what happen? So dekat sini akan tinggal hanyalah oksigen kalau perasan. Dekat yang glukos satu lagi tak ada apa dah, dia dah ambil OH. So awak just gabungkan dua struktur ni menjadi satu. So basically nampak tak O tadi yang tertinggal tu, dia akan create bonds. Okay, between these two alpha glucose. So sekarang nama dia, kita dah sebut tadi benda ni akan berlaku ataupun akan join by glycosidic linkage. Okay, so nama dia adalah glycosidic linkage. Tapi cara kita nak namakan glycosidic linkage ni ada cara dia. Okay, so basically awak tak perlu hafal, awak kena fahamkan. Basically awak tengok balik, apakah monomers untuk ni? So awak tahu ini adalah alpha glucose, ini pun adalah alpha glucose. So letak alpha kat depan. Dan pada key nombor berapakah, karbon nombor berapakah bond ni terhasil? So bond ni terhasil pada karbon number 1 dengan karbon number 4. So basically 1, 4. And then awak tambahlah glycosidic linkage. Itu cara macam mana kita nak tahu dia apa nama penuh dia. So alpha 1,4 glycosidic linkage ni adalah bond kepada maltose. So maltose ni sekarang adalah disaccharide. Okay, so macam mana? Okay, faham Harap fahamlah semua, okay. So itu adalah formation of maltose from two monomers iaitu alpha glucose and alpha glucose. Okay. Next kita akan tengok, kalau kita tahu cara formation dia hala ke sini. Okay, hala ke sini. Of course lah dia punya breakdown dari sini ke sini. Betul tak? Kita nak breakkan dia kan? Kita nak breakkan dia kat tengah ni. So macam mana caranya? We just back to basic. Kita patah balik. Kita vice versakan balik dia. Okay. So what happen? Yang ni. Okay, yang ni. Kalau tadi untuk hasilkan dia kita remove water. Untuk kita pecahkan dia, kita kena buat apa? Of course lah, kita kena tambah water. Okay, so tengok kat sini. So, how the breakdown of maltose happen? So, kita akan tambah water molecule. So, tadi kita buang untuk cantumkan dia. So, kita nak breakdown ni, kita tambah. Okay, proses tambah water ni kita panggil sebagai hydrolysis. Okay, so what happen bila kita tambah water? Kat sini tadi adalah O sahaja, di create a linkage, okay, between 1 dengan 4. Okay, linkage bukan bond kita panggil dia sebagai linkage sebab dia link to benda yang berbeza. Okay, so what happen bila kita tambah water, water punya molecules ni akan masuk balik seperti yang asal, seperti yang ni yang asal kat sini. Okay, so kita tengok dekat sini, H akan masuk ke satu alpha glucose, OH akan masuk ke satu lagi alpha glucose. So now kita akan dapat balik its monomer iaitu 2 alpha glucose. Very very simple. Okay, once awak faham, kena fahamkan lah macam mana benda tu berlaku, bukan hafal, fahamkan. Okay, next kita akan tengok polysaccharide. The last one lah, ni the last class of carbohydrates, polysaccharides. Kalau mono 1, di 2, poly means banyak. Okay, so polysaccharide mean banyak, more than 2 monomers, gabungan daripada lebih daripada 2 monomers. Okay, so polymers ataupun polysaccharide dia consist of many monosaccharides. Many ni kita boleh cakap lebih daripada 2. Okay, so dia link by glycosidic linkage. Semua dalam karbohidrat yang awak belajar, kalau dia ada linkage, dia mestilah glycosidic linkage. Berbeza pula dengan lipid. Kalau lipid nanti awak belajar, semua bond dia nama dia ester linkage. Protein, semua bond dia nama dia peptide linkage. So peptide bond macam tu. So kita kena tengok, kita kena just ingat macam tu, fahamkan macam tu supaya kita tak pening banyak benda. So ini masih kategori karbohidrat. So of course lah linkage dia bernama glycosidic linkage. Okay, melalui condensation process lah. Sama je macam tadi saya cakap. Kita nak hasilkan dia condensation, kita nak breakdown dia hydrolysis. So condensation tadi saya cakap apa? Tambah remove water. Remove water.
Okey, ini yang berlaku lah. Properties of polysaccharide berbeza sikit daripada sebelum-sebelum ni sebab polysaccharide ni satu molekul yang besar. So dia adalah large molecules. Dia insoluble in water except glycogen. Glycogen je dia masih soluble dalam water and are easily hydrolyzed except for cellulose. Cellulose agak susah nak hydrolyze. So cellulose ni yang made up the wall of the plant. Okay, the cell wall of the plant. Okay, kalau ingat lagi. And kalau tadi untuk disaccharide kita belajar 3 contoh iaitu maltose, sucrose dengan galactose. Dekat sini kita belajar 3 juga polysaccharide iaitu starch, okay, starch, glycogen dengan cellulose. Okay, so starch, glycogen dengan cellulose. The first one kita akan tengok. Benda ni senang benda ni sangat senang untuk awak ingat. Awak just perlu fahamkan dari segi table ni. Jangan lupakan table ni. Table ni memang senang. So tengok je ikut urutan. Ya, hafal ataupun fahamkan ikut urutan. So first row ni kita tengok starch. So biasanya lagi daripada first ke tepi biasanya lebih complicated kan. So kita tengok starch. Starch benda biasa dengar. Ada starch kan. Okay. So untuk starch structure dia macam ni lah. Okay. Ini dari segi yang ni macam ada cabang kan. Yang ni macam straight. So apa beza dia? Untuk starch kita ada 2 jenis berbeza. Kita ada amylose dengan amylopectin. Okay. Kita tolak tepi dulu. Nanti kita tengok macam mana. Yang ni pun sama. Dia macam ada branch. Nampak? Branch tu adalah macam bukan dahan. Dia macam pecah lagi. Betul tak? Dia sambung lagi. Itu adalah branch lah. Okay. So ini cellulose, dia macam lain terus cellulose ni. Nanti kita tengok kenapa dia lain terus, okay. So untuk monomers. So monomers ni adalah dia punya bahan main. Main dia kan. Bahan main dia monosaccharide. Monosaccharide siapa yang digunakan? Okay. So untuk starch, bahan yang monomers yang digunakan adalah alpha glucose. Maknanya kalau kita gabung-gabung banyak-banyak alpha glucose, dia akan menjadi starch. Glycogen pula sama. Kita gabung banyak alpha glucose, dia akan menjadi glycogen. Tapi nanti kita tengoklah apa beza dua ni, okay? And the last one adalah cellulose. Cellulose monomers dia lain, rare sikit. Dia dibuat daripada beta glucose. So basically apa beza beta glucose tadi? Kita ulang balik. Beta glucose dia punya hydroxyl group, the hydroxyl punya position dekat carbon number 1 berbeza dengan alpha dengan beta glucose. Okay, satu kat atas, satu kat bawah. Okay, so tahulah cellulose dia lain kan, monomer dia. So of course lukisan dia pun akan jadi lain lah. Nanti kita akan tengok. So apa function untuk starch ni? Okay, function untuk starch ni dia menjadi major storage of carbohydrate dalam plant. Okay, so carbohydrate distorekan dalam plant dalam bentuk starch. Yang ni kalau tengok tajuk photosynthesis kot, ada pada hasilkan makanan, karbohidrat tu disimpan dalam bentuk starch. Okey, itu adalah starch lah. Apa pula glycogen? Glycogen ni pula kita punya major storage karbohidrat dalam animal cell. Okey, dengan fungi, animal cell. Ini dalam plant. Tu je lah beza dia. Tapi dua-dua masih bertindak sebagai storage of carbohydrates. Okey. So cellulose. Cellulose ni pula structural component of plant cell wall. Make cell wall very stable. Okay. Cellulose, structural component of plant cell wall, make cell wall very stable. Yang ni dah biasa dengar cellulose kan. Dia akan buat cell wall of the plant. Okay. Back to starch. Starch tadi kita cakap dah dipecah kepada dua. Ada amylose dengan amylopectin. Okay. Apa beza dua ni? Dia punya types of bond. Okay. Kalau perasan untuk amylose dia ada satu jenis bond je iaitu dekat 1,4. And saya dah ajar awak macam mana kita nak tahu alpha 1,4 ke beta ke apa ke. Macam saya cakap tadi, first kali tengok monomers dia apa, alpha glucose ke beta glucose. Kalau alpha letak alpha. Okay. And then tengok dekat kaki nombor berapa, carbon number berapa dia punya bonding atau linkage tu berlaku. Ni 1 dengan 4. So 1,4 glycosidic linkage. So basically amylose ni sebiji lah macam maltose. Alpha 1,4 glycosidic linkage. Lebih kurang macam maltose. Tapi untuk amylopectin dia ada dua jenis bond. Dia ada alpha 1,4 dengan dia ada alpha 1,6. Okay. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia ada branch. Kejap lagi kita tengok dekat sinilah. Okay. Dia ada branch amylopectin. So, okay.
So alpha 1,4 ni very simple lah. Dia macam maltose. Dia tak ada branch. Dia straight je. Linear je macam tu kan. Okay. Tapi untuk amylopectin, dia ada branch. Okay. Kita tengok branch dia kat sini. Ini adalah amylopectin. Dekat carbon number 6. Dekat sini. Ni carbon number 6 kan. Yang ni kan. Carbon number 6. Betul tak? Ni carbon number 6. Dia keluar daripada ring ni. Dia akan bercantum dengan carbon number 1 kat atas ni. Nampak tak? Okay. So, dia akan create one linkage dekat sini. Okay. Ini dipanggil alpha 1,6 glycosidic linkage. Alpha, kenapa alpha? Sebab monomer dia adalah alpha. Kenapa 1,6? Sebab dia punya bond created at carbon number 1 dengan carbon number 6. Between dua tu. So, kita letak 1,6 glycosidic linkage. Yang ni kenapa 1,4 pula? Sebab dia between carbon number 1 dengan carbon, ni carbon number 1, ni carbon number 4. So, dia jadi 2. So, dekat sini, dia akan ada 2 linkage. Okay, jelas So, dia dikira branches. Branch tu, ni. Dia branch lagi, pecah lagi. Okay. So, yang kedua, glycogen. Glycogen storage in carbohydrates. Okay. So, alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic linkage, branches. Dia branches. Kita nampak dah dia branches sebab dia ada 2 jenis linkage yang lebih kurang macam amylopectin. So, apa beza dia dengan amylopectin? Dia ada highly branches. So, branch dia lagi banyak. Okay, kat sini tak ada gambar. Okay, tak ada. Ni ada selulose je. Okay. So, basically, glycogen ni lagi banyak branch dia. So, kalau tengok kat gambar ni, dekat sini satu branch je kan dalam banyak-banyak ni. Dekat sini sangat banyak. Sangat banyak lah dia punya branch-branch ni. Pecah-pecah dia lagi tu. Okay. And the last one is cellulose. So, cellulose ni macam awak tahu. Dia ada dekat cell wall of the plant. Dia punya monomers beta-glucose. So, of course dia lain kat sini. Nama bond dia mestilah beta kat depan. Tapi, dia masih lagi 1,4. Dia linear lagi. Glycosidic linkage. Dia ada satu je jenis bond. Dia tak ada branch pun. Unbranched. Tapi kenapa rupa dia jadi macam ni? Nanti kita tengok. Okay. So, structure related to the function. Kenapa starch dengan glycogen suitable as energy storage? Sebab glycogen dengan starch ni ada large ataupun compact molecules. Okay. Dan dia adalah easily hydrolyzed. So, itu bond dia easy to break down lah. Form and break macam tu kan. And starch pula adalah insoluble in water. So, dia boleh be stored in large amount tanpa affect water potential dalam satu sel tu. Okay, kalau kita simpan karbohidrat dalam bentuk starch kan, dalam plant. So, dalam plant ada juga water. So, water tu tak affected pun by this starch sebab dia tak soluble pun dalam water, starch ni. So, baguslah kita boleh simpan karbohidrat dengan sangat bagus lah kan. Okay. Untuk cellulose, kenapa cellulose ni suitable menjadi plant cell wall? Okay. Kenapa sangat bagus jadi plant cell wall? Sebab dia sangat hard, strong and rigid. Macam due to adhesion chain link. Adhesion chain link ni kalau kita tengok ini. Dia punya bond kejap kat atas, kejap kat bawah. Kejap kat atas, kejap kat bawah. Tak sama dengan ni. Reason dia adalah sebab kita guna ni beta glucose. So kalau awak ingat lagi, beta glucose dia punya structure. Okay, dia punya structure. O kat atas. H kat bawah. Betul tak? So, bayangkan bila ada banyak-banyak beta glucose. Okay, so kat sini H kat atas, H kat bawah, H kat atas. So, basically bawah dia OH lah. Okay, sama juga benda tu akan repeated banyak kali. Betul ke? Saya double confirm kejap. OH kat atas. Betul. Okay. So, OH kat atas. So, semua tu akan sama. So, bila benda ni berlaku, kalau macam tadi, apa nama ni? Alpha glucose senang. Kita remove je water daripada satu-satu kan. Tapi kat sini kalau perasan, kita kena remove. Kita kena remove semua ni. Okay. And then dia akan jadi O ni between dua ni. Okay. H kat sini, H kat sini. O ni akan create the bond. Okay. Itu settle untuk satu. Dekat sini pula dia akan jadi sama. Ni H kan. Okay. Dia akan jadi sama. Tapi
kita kena terbalikkan benda ni. Basically, kita akan terbalikkan dia. Macam ni, terbalikkan dia. So, bila kita terbalikkan, kalau awak tengok dekat sini. Okay, sini H kat bawah. Betul tak? Okay, O dia kat atas. Yang ni pula, kalau kita buang water dengan H2O tu. Yang ni pula, O dia kat bawah. Sebab dia dah buang H2O kat sini. Kat sini pun dia buang H2O. So, basically, dia tak boleh susun. Nampak tak? Ni kat atas, ni kat bawah. Sebab dia terbalikkan dia. Tadi dekat sini, carbon number 6. Yang ni carbon number 6 dia kat bawah. So, bila terbalik, kalau pusing benda ni, awak nampak lah benda ni terbalik. Ni carbon number 1. Ni carbon number 2, 3, 4, 5, 6. Terbalik macam tu. Supaya kita susun structure dia jadi sama macam tadi. Dan dia senang untuk remove. So, bila dia remove H2O, akan ada lebihnya O. Dia kena macam tu. Okey, sama juga kat atas ni. Dia akan terbalik-terbalikkan. Okey, saya tak tahu awak nampak ke tak. Okey, semula. Okey, saya ulang sekali lagi. So, basically kalau awak nampak kat sini, this is the normal lah, normal. Okey. Saya tak lukis semua, tapi saya nak bagi tahu sini ada H, OH. So, ini adalah carbon number 6 lah yang ni. Okey. So, yang kedua ni dia akan jadi sepatutnya macam ni. Carbon number 6. Betul tak? Dia akan jadi OH, H, 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 H. Dia akan menjadi macam ni. Tapi tak boleh macam ni. Kita kena make sure bawah ni ada secukupnya lah untuk kita buang kan. Okay. So, apa yang berlaku? Kita terbalikkan dia. Okay. Bila terbalikkan, ni akan pergi ke bawah, ni akan pergi ke atas. So, structure dia sekarang akan jadi macam ni. Carbon number 6 yang ke atas tadi jadi kat bawah. So, logiknya dia akan start dia punya carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sekarang kat sini, carbon number 4 ni akan jadi HOH. Dia akan jadi macam ni. Okay. Lepas tu, barulah dia boleh buang water. H2O silap. Dia buang water. So, adalah baki oksigen untuk create the bond. Kalau tak ada. Betul tak? Kalau tak ada. Kalau kita buat macam tadi, saya cakap tu tak ada. So, sekarang yang ni dekat sini carbon number 1. So, back to carbon number 1. Kita tahu kita dah terbalikkan dia. So, dia akan jadi macam ni lah kan. Dia akan jadi H kat atas, OH kat bawah. So, yang ni dia back to normal balik. Carbon number 6 dia kat atas balik. Sebab ni dah terbalik. So, ni dah terbalik. Bila jadi macam ni, H kat atas, H kat bawah. Okay. Ni OH, ni H. Okay. Sebab dia carbon number 1. Okay. So, basically dekat sini akan jadi macam ni. And benda tu akan repeated lah. Kejap maaf. Sorry. Kat sini dia akan jadi terbalik. So, basically tadi kalau kita tengok daripada terbalik, OH kat atas. Betul, OH kat atas, H kat bawah. So, kat sini pun sama, OH kat bawah, OH kat atas. So, dia akan buang H2O. So, tinggallah oksigen untuk dia punya bond. So, benda tu akan repeated macam tu. So, itu menyebabkan dia ada, apa nama tadi kita panggil? Adjunction chain link. Dia akan terbalik-terbalik. Tengok kat sini. Dia kat atas, carbon number 6 dia berubah-ubah. Sebab dia terbalikkan structure tu untuk make sure bond dia ada menjadi. Kalau tak jadi kalau kita buat straight macam tu tak jadi macam alpha glucose. Okay, so dia akan give support lah. Cellulose cannot be digested by human. Sebab tu kita makan sayur, dia benda yang paling susah untuk kita digest. Sebab cellulose is very strong. Okay, because human does not have microbes. Microbes ni macam kuman lah. Kuman kecil tapi dia boleh produce cellulase untuk breakdown glycosidic linkage. Dekat haiwan-haiwan lah banyaknya. Okay, jelas? Saya rasa itu sahaja kot untuk hari ni. Sebab saya akan sambung hari Jumaat pula lah. Lipids and protein. Okay, kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya dekat group. Okay, macam biasalah. Ataupun kita akan tengok balik untuk hari Jumaat nanti.
Okay, Assalamualaikum.